Hai. Okey, hari ini kita berjumpa lagi untuk unit 4. Masih lagi kategori jaring tetapi sukan badminton. Okey. Kita akan tengok pengenalan untuk badminton secara umum terlebih dahulu. Okey, permainan badminton adalah sejenis permainan kategori jaring yang menggunakan raket dan bulu tangkis. Ini adalah alat-alat ataupun alat-alat yang penting untuk bermain badminton. Tak ada alat ini, tak boleh bermain badminton. Dan jaring lah. Seterusnya, permainan ini biasanya dimainkan secara perseorangan atau berpasangan. Perseorangan itu maksudnya single lah, single match. Single woman, single man. Dan berpasangan dipanggil sebagai beregu. Beregu campuran ataupun beregulah lelaki dan perempuan. Permainan ini dimulakan dengan seorang pemain melakukan servis ke gelanggang lawan. Okey, pemain yang menerima servis mesti mengembalikan bulu tangkis dengan satu pukulan sahaja. Seterusnya, mata diperoleh apabila bulu tangkis jatuh di dalam gelanggang lawan atau jika pihak lawan memukul bulu tangkis keluar gelanggang. Itu adalah secara umum lah peraturannya. Mata diperolehi apabila pihak lawan melakukan kesalahan mengikut peraturan permainan. Tengok seterusnya, perlawanan badminton mengandungi 3 set. 3 set dan pemain atau pasukan yang memenangi 2 set adalah pemenang. Maksudnya ada 3 set lah. Kalau kamu menang straight set, dua-dua set kamu menang, set ketiga tak main lah. Tak perlu dimainkan. Unless set pertama dimenangi oleh kamu, set kedua dimenangi oleh pihak lawan. Jadi set ketiga adalah set penentu. Itu maksudnya 3 set. Bagi satu set dalam permainan badminton, perlawanan akan diteruskan sehingga pemain perseorang atau beregu memperoleh 21 mata. So, siapa yang dapat 21 mata terlebih dahulu akan dikira sebagai pemenang, tetapi dengan perbezaan 2 mata. Maksudnya kalau 19 sama, siapa yang mendapat mata ke-21 terlebih dahulu akan dikira sebagai pemenang. Tetapi kalau seorang itu mendapat 19, selepas tu kamu mendapat 20, pihak lawan pula mendapat 20, jadi dia akan jadi deuce 2. Siapa yang dapat mata ke-22 terlebih dahulu akan dikira sebagai pemenang. Maksudnya nak menentukan pemenang hendaklah perbezaan 2 mata. Seterusnya, permainan badminton mula dipertandingkan dalam Sukan Olimpik pada tahun 1992. Seperti yang kita tahu, permainan Olimpik yang telah berlangsung baru-baru ini telah menyaksikan beregu Malaysia iaitu Sowichik dengan Erin Chia telah memenangi pingat gangsa di Sukan Olimpik. Okey. Seterusnya, Malaysia telah menangi 11 pingat iaitu 8 perak dan 3 gangsa dalam Sukan Olimpik sehingga tahun 2016. Okey, Sukan Olimpik pada tahun 2016 dijalankan di mana? Di Rio. Olimpik Tokyo iaitu adalah Olimpik 2020 yang baru je habis baru-baru ni. Okey, Sukan badminton telah menyumbang 8 daripada 11 pingat tersebut. Ini tentang Olimpik yang sebelum-sebelum ni lah, bukan Olimpik yang baru-baru ni. Kita tengok gelanggang. Kita tengok gelanggang badminton. Okey, kita tengok ini kawasan tiang jaring. Tiang jaring hendaklah berketinggian 1.55 meter. Ini kapet, bukan tanda permainan. Ini keluasan kapetnya 7.1 meter. Sekejap, 7.1 meter. Salah, 7.1 meter sini Selepas itu kawasan permainannya ini adalah 6.1 meter.
Okey. Di tepinya panjangnya 15 meter, kawasan permainannya 13.4 meter. Okey. Ini gelanggang servis kiri. Ini garisan tengah dan ini adalah garisan servis kanan. Ini garisan servis pendek dan ini adalah jaring yang putus tu. Okey. Itu adalah anatomi gelanggang badminton. Tengok pula peralatan badminton. Okey. Yang pertama hendaklah ada bulu tangkis. Kasut badminton, kita hendaklah menggunakan kasut gelanggang yang tapak seperti ini supaya tidak licin. And then raket dan seterusnya jaring. Itu merupakan peralatan badminton. Peralatan asas ya. Seterusnya kita akan tengok kemahiran dalam badminton. Okey, yang pertama kita akan tengok kemahiran servis. Okey, kemahiran servis digunakan untuk memulakan permainan. Seorang pemain yang mahir melakukan servis mempunyai kelebihan untuk menyerang lawannya serta-merta untuk menamatkan rally dan memenangi mata. Selalunya servis juga boleh menghasilkan mata sekiranya seseorang itu dapat mengelirukan pihak lawan. Okey, terdapat beberapa jenis servis, antaranya ialah, kita tengok sini, ada dua servis iaitu servis tinggi dengan servis pendek. Selalunya servis tinggi digunakan semasa permainan perseorangan, manakala servis pendek selalunya digunakan dalam pertandingan beregu. Okey, jenis servis yang digunakan bergantung kepada beberapa faktor. Itu yang cikgu maksudkan tadi. Tengok, servis pendek dilakukan dengan pukulan hadapan. Tengok, servis pendek dilakukan dengan pukulan hadapan atau pukulan kilas. Pukulan hadapan dan pukulan kilas bergantung kepada cara kamu pegang raket. Okey, kalau kamu tengok gambar ini, ini adalah perlakuan servis pukulan kilas. Pukulan kilas sebab raketnya sebab tangannya macam ni ya. Itu adalah pukulan kilas. Manakala servis tinggi dilakukan dengan menggunakan pukulan hadapan. Pukulan hadapan maksudnya kalau kamu pegang seperti ini, maksudnya ini adalah pukulan kilas. Kalau pukulan hadapan, maksudnya tangan kamu ini menghala ke gelanggang pihak lawan. Okey. Merupakan ansur maju untuk servis tinggi menggunakan pukulan hadapan. Ini pukulan hadapan, maksudnya kamu tengok tangannya seperti ini ya. Okey, yang kedua, yang ketiga, lepas tu yang keempat, lepaskan bulu tangkis. Okey, itu merupakan step-step servis tinggi. Kita tengok kemahiran seterusnya, pukulan. Okey, pukulan hadapan dan pukulan kilas akan digunakan bagi bulu tangkis yang dipukul rendah ke dalam gelanggang. Itu adalah kegunaan pukulan servis kemahiran pukulan. Okey, pukulan hadapan dilakukan seperti memukul bulu tangkis dengan telapak tangan, manakala pukulan kilas dilakukan seperti memukul bulu tangkis dengan bahagian belakang tapak tangan. Maksudnya di sini ini pukulan hadapan lah, seakan-akan pukulan hadapan. Kalau kilas bahagian telapak belakang. Contohlah, ini bahagian depan, ini maksudnya pukulan hadapan. Pukulan hadapan. Kalau pukulan kilas maksudnya menggunakan bahagian belakang. Ini kilas. Kilas. Ini hadapan. Hadapan. Ini kilas. Okay, itu adalah tentang perbezaan pukulan hadapan dengan pukulan kilas. Terusnya, semasa melakukan pukulan hadapan atau pukulan kilas, kaki dominan bergerak ke arah bulu tangkis dan raket diayun dari belakang untuk menghantar bulu tangkis kembali ke gelanggang lawan. Seterusnya, bulu tangkis biasanya dipukul ke arah garisan sisi tanpa menyilang gelanggang. Maksudnya bola itu akan pergi straight saja, tak payah nak cross court. Maksudnya tak perlu menyilang lah, straight saja. Layangan bulu tangkis adalah mendatar dan laju. Okey, itu adalah tentang pukulan, kemahiran pukulan. Cara memegang raket semasa melakukan kedua kemahiran di atas adalah berbeza. Seperti yang cikgu cakap tadi lah. Pukulan hadapan, pukulan kilas. Kilas, hadapan.
hadapan lah, hadapan kilas. Kita tengok pukulan kilasnya seperti mana. Pukulan kilasnya, nampak tak cara dia pegang raket? Selepas itu, ni bukan menggunakan hadapan lah, nampak tak raketnya? Dia bawa ke belakang. Nampak tak? Silang. Kalau hadapan dia tak perlu. Dia follow through. Ni pasal ikut lajak lah. Lepas itu release bola. Itu macam ni. Dia menggunakan macam ni. Pegang raket tapi dia macam ni. Pergerakannya seperti ini. Okey, itu adalah step-step pukulan kilas. Seterusnya, kemahiran lob. Kemahiran lob. Bola dia akan pergi seperti ini, lob. Bola akan pergi tinggi. Lob dalam permainan badminton adalah pukulan yang dilakukan untuk menghantar bulu tangkis ke garisan belakang gelanggang lawan. Kalau lob dalam badminton, bola dia akan dihantar ke garisan, hampir-hampir ke garisan belakang. Kalau boleh tepat di atas line. Okay, layangan bulu tangkis adalah tinggi dan jatuh menjunam ke garisan belakang di gelanggang lawan. Itu adalah kemahiran lob dalam badminton. Pukulan lob memberi masa kepada pemain yang melakukannya untuk bergerak ke kawasan tengah dalam gelanggangnya dan bersedia untuk menerima pukulan lawan. Okey, selalunya pukulan lob biasanya digunakan untuk kemahiran bertahan. Kemahiran bertahan. Okey. Pukulan lob biasanya dilakukan sebagai pukulan bertahan dari garisan belakang gelanggang atau kawasan berhampiran dengan jaring. Okey, pukulan lob boleh dilakukan dengan pukulan hadapan dan pukulan kilas bergantung pada kedudukan bulu tangkis. Semua jenis pukulan kamu, semua bergantung kepada kedudukan bulu tangkis semasa kamu tengah bermain. Kalau kamu betul-betul tengah menghadap bola, maksudnya sesuailah dengan pukulan hadapan. Seandainya bola itu pergi ke arah kiri kamu dan kamu adalah kanan, dominan kanan, maksudnya kamu boleh menggunakan pukulan kilas. Kalau bola di arah sebelah sini. Kalau bola di arah sebelah sini, kamu boleh menggunakan pukulan hadapan. Okey, nampak tak? Kalau dia bola tu menghala ke sebelah kiri kamu boleh menggunakan pukulan kilas. Bola ke arah sini, pukulan kilas. Kalau bola ke sini, kamu boleh menggunakan pukulan hadapan. Hadapan. Okey, itu adalah tentang kemahiran lob. Masa melakukan lob hadapan dari bahagian belakang gelanggang, raket dipegang pada paras kepala sambil bergerak ke arah bulu tangkis. Seterusnya, raket diayun ke belakang dan bulu tangkis dipukul semasa berada pada posisi tinggi di atas kepala. Maksud sinilah. Bolanya di sini, bulu tangkis tu. Maksudnya kamu pukul. Okay. Lob kilas dari bahagian belakang gelanggang pula dilakukan dengan raket dipegang di arah paras bahu bukan dominan. Ini juga cakap tadi bukan dominan. Maksudnya kalau kamu dominan kanan, bukan dominan kamu adalah sebelah kiri. Kalau kamu dominan kiri tetap juga sama. Dominan kiri sebelah kanan lah. Kamu punya kilas. Okey? Mana cakap tadi, lob kilas dari bahagian belakang gelanggang pula dilakukan dengan raket dipegang di atas paras bahu bukan dominan semasa bergerak dan memukul bulu tangkis pada posisi tinggi di atas kepala. Kalau rendah, bola tak jadi. Dia akan jadi drive saja. Itu pun kalau tak sangkut. Okay. Semasa melakukan lob hadapan dan lob kilas di kawasan berhampiran dengan jaring, raket dipegang di bahagian hadapan badan dengan kepala raket lebih rendah daripada pergelangan tangan. Bulu tangkis dipukul dari arah bawah dengan kilasan pergelangan tangan semasa kontak dengan bulu tangkis. Okey, sekarang kita akan tengok pula kemahiran seterusnya iaitu pukulan junam ataupun drop shot. Drop shot maksudnya pukulan junam atau drop shot merupakan salah satu pukulan yang boleh mengelirukan pihak lawan dalam permainan badminton. Ini selalunya perlakuan yang seakan-akan hendak melakukan smash tetapi tidak. Dia membuatkan pukulan junam. Maksudnya cun-cun jatuh di hadapan jaring. Itu adalah pukulan junam ataupun drop shot. Tujuan utama pukulan ini adalah untuk mengelirukan pihak lawan. Apabila anda melakukan pukulan junam, bulu tangkis akan mendarat berhampiran dengan jaring. Jadi pihak lawan pun teragak-agak nak membalas pukulan tersebut ataupun tidak.
pihak lawan akan hilang keseimbangan kerana terkeliru dengan pukulan yang dilakukan. Ini akan memberi peluang untuk anda menyerang bahagian tengah atau bahagian belakang gelanggang. Selalunya kalau kamu tengok permainan badminton yang seperti yang baru senang sikit. Kalau pihak lawan yang melakukan drop shot, selalunya pihak lawan yang satu lagi dia nak balas tu, sekarang dia akan buang badan dia ke hadapan gelanggang, ke depan gelanggang untuk mengambil pukulan tersebut. Apabila kamu dalam keadaan bersedia, sebab kamu yang bagi bola tersebut, kamu lebih bersedia, betul? Apabila kamu tengok pihak lawan kamu dah membuangkan diri untuk menyelamatkan bola tersebut, kamu boleh menyerang balik lah, sebab kamu lebih pantas, betul? Sebelum dia bangun, kamu dah return balik bola tersebut ke gelanggang dia. Jadi selalunya pukulan-pukulan seperti ini yang boleh menghasilkan mata. Kita tengok perlakuan pukulan junam. Perlakuan pukulan junam, nampak ni. Raketnya nampak. Dia seakan-akan ingin smash, seakan-akan ingin melakukan smash, tetapi bola jatuh berhampiran dengan jaring. Itu adalah pukulan, keistimewaan pukulan junam ataupun drop shot tadi. Sudah, kita akan tengok kemahiran smashi ataupun smash. Pukulan smashi adalah sejenis pukulan serangan yang sangat berkesan untuk mematikan suatu rally. Maksudnya kalau kamu mempunyai kekuatan tangan yang kuat, kamu akan dapat menghasilkan pukulan smashi yang sangat-sangat tajam dan menyukarkan pihak lawan untuk membalas balik serangan kamu. Pukulan smashi juga boleh dilakukan, boleh juga digunakan sebagai pukulan serangan untuk memaksa pihak lawan membuat hantaran balik yang lemah. Smashi dilakukan dengan laju dan daya yang tinggi. Kadang-kadang apabila kamu melakukan smashi yang kuat, apabila pihak lawan menerima hantaran tersebut dan mengembalikan dengan lemah, kadang-kadang bola itu akan jadi tanggung depan-depan net. Bola akan jadi tanggung, tak sampai ke garisan belakang. Dia akan sampai tengah saja. So jadi itu adalah peluang kamu untuk membunuh balik pukulan tersebut. Bulu tangkis akan melayang laju dan menjunam ke dalam gelanggang lawan. Selalunya pemain-pemain lelaki dia suka menggunakan kemahiran smashi ini untuk mematikan bulu tangkis pihak lawan. Ini akan menyukarkan pihak lawan untuk mengembalikan bulu tangkis. Kemahiran smashi tadilah. Pergerakan raket semasa melakukan smashi adalah sama seperti pukulan junam dan lob dari bahagian belakang gelanggang. Perbezaannya cuma dari segi titik kontak, titik pertemuan bulu tangkis dengan jumlah daya yang digunakan. Kalau drop shot tadi, kamu tak perlu guna daya yang banyak. Perlakuan kamu seakan-akan ingin mematikan bola tersebut, smash, tetapi bola itu dia pergi slow saja, pergi di hadapan jaring, berhadapan dengan jaring lah. Berbanding dengan kalau smashi ini, kontak ataupun titik pertemuan bulu tangkis dengan jumlah daya yang kamu gunakan itu dia laju, kuat. Dia terus menjunam ke gelanggang pihak lawan. Ini adalah perlakuan smashi. Dia tengok bola, dia dalam keadaan ready. Dia tengok bola dalam keadaan ready. Ni dia dah ready. Ready. Ni dia dah melompat. Apabila dia tadi dah melompat. Smashi, kalau kamu smashi dilakukan apabila bola tengah tinggi, betul? Bola tengah tinggi. Ditambah lagi kamu melompat sebelum bola itu jatuh. Kamu terus pukul bola itu ke gelanggang pihak lawan, itu akan menghasilkan daya yang lagi kuat. Maksudnya kalau pemain badminton itu tinggi kan, tambah lagi memang bola itu tinggi, dia melompat lagi, memang bulu tangkis itu akan pergi lagi laju ke gelanggang pihak lawan, sehingga menyukarkan pihak lawan untuk mengembalikan bulu tangkis tersebut. Itu adalah kemahiran smashi ataupun smash. Nampaknya sampai di sini sahaja pembelajaran kita tentang badminton. Cikgu harap kamu dapat bayangan serba sedikit. Cikgu tahu mungkin ada di kalangan kamu adalah seorang pemain badminton yang bagus. Jadi kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan.
di kemahiran yang lain. Okey, sampai berjumpa lagi. Bye.